So baru-baru ni saya dikabarkan idola ramai orang-orang yang dalam kewangan, dalam bisnes ataupun dalam hartanah hutang lebih 5.6 bilion ringgit Malaysia. Bukan million bukan juta, billion. Billion dalam bahasa Melayu apa? Tak tahu. Billion. Billion okey. So 5.6 billion. Banyak tu kan, berapa banyak kosong tu. Ni seorang tau ada hutang 5.6 billion. Tapi irony Robert Kiyosaki ni idola kewangan ramai orang. Termasuklah saya. Orang akan cakap kan, tengok Adam, you follow Robert Kiyosaki, tengok hutang keliling pinggang lagi teruk daripada segala-gala, Mungkin ramai kalau orang yang first time dengar mungkin akan rasa, memang kenapa teruk sangat kan, hutang banyak ni sampai 5.6 bilion. Kalau tengok artikel yang sebenar, in fact benda ni bukannya saya yang cakap, anda boleh search. The real article is a podcast. Robert Kiyosaki dalam satu podcast, beliau cakap beliau ada 1.2 bilion US dollar. Kalau kita convert kepada ringgit Malaysia kan, dengan rate sekarang ni, lebih kurang tu lah. So, persoalannya bagus ke tak bagus? This is very dangerous lah. Sebab saya selaku seorang perancang kewangan, so I need to be very careful with what I say. Tapi, apa yang saya boleh kongsikan dalam video ini adalah anda semua kena faham dalam dunia ini adanya hutang baik dan adanya hutang jahat. Itu standard. So, Allah cipta dunia ini, kan, kehidupan kita ni berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Ada putih, ada hitam. Begitu juga dengan hutang. So hutang ini ada hutang baik dan ada hutang jahat. Kebanyakan masyarakat yang kurang ilmu pengetahuan dalam kewangan ini, mereka bila mereka lihat hutang itu, mereka hanya nampak satu saja, iaitu hutang ini jahat. Which is, fair. Ataupun kita jangan berhutang. Sebab bila kita berhutang ni and kita tak melangsaikan hutang kita, roh kita tergantung. Yes, betul. Memang betul. Itu semua saya memang setuju 100%. Kalau kita dah berhutang dengan seseorang itu, kita wajib bayar. Tapi kita hidup dalam zaman sekarang ini, kita kena faham instrumen hutang itu berbeza. Saya bagi contoh paling senang, anda beli rumah. Tengok semua rumah anda. Kontrak bila anda sign beli rumah, anda kena apply apa? Apply insurance ataupun takaful ke atas rumah anda jika anda meninggal dunia tiba-tiba. Betul? Saya Alhamdulillah dah beli beberapa buah rumah. Semua rumah saya, walaupun saya kena bayar insurans itu, kan, wajib bayar, saya kena sign juga. Saya tak boleh nak cakap, boleh tak saya tak nak bayar? Boleh tak saya tak nak insurans, saya just nak beli rumah ni? Tak apalah, saya tahulah kan. Ajal itu tangan Tuhan. Bank takkan terima. Bank akan mewajibkan kita sign juga dokumen and bayar juga perlindungan itu, insurans ataupun takaful. Jika sesuatu perkara yang tak diduga terjadi kepada saya, na'udzubillah, kan, tiba-tiba meninggal dunia, so kita dah pinjam duit daripada bank nak beli rumah tersebut, bank pun dah bagi kita loan, dan kalau kita meninggal dunia, so nak buat apa? Bank, anda kena faham, bank ini satu bisnes yang sangat profitable. Tak percaya tengok zaman 2020, 2021, adanya moratorium yang tak habis-habis moratorium, bank end of year masih lagi untung. Mana ada bisnes macam tu? Kan, bayangkan bisnes ni dia bagi moratorium, maksudnya kita tak perlu nak bayar loan, lepas akhir tahun untung lagi. Itulah bank. So bank dah tahu dah. So kalau anda nak pinjam duit daripada bank nak beli rumah, dia kena pastikan kalau let's say na'udzubillah anda meninggal dunia, bank akan dapat balik duit dia daripada syarikat takaful lah ataupun syarikat insurans. Insurans ni konvensional, takaful ni syariah compliant. But point apa yang saya nak cakap adalah, so let's say kalau saya punya hutang ini, hutang yang adanya perlindungan sama ada daripada insurans ataupun takaful, maka there's nothing to worry. Sebab let's say lah something happen to us pun, hutang itu boleh diselesaikan daripada pihak yang lain lah. Misalnya, contoh saya bagi rumah, benda yang paling senang faham. Semua hutang boleh buat benda ni, tapi kena tambahkan lagi ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. So bila berbalik kepada topik, iaitu Robert Kiyosaki, kan, hutang 5.6 bilion. Saya suka this headline kan. Headline ni memang very catchy. Berjaya jadi idola kewangan ramai, Robert Kiyosaki dilaporkan tanggung hutang 5.6 bilion. Dengar headline macam padan muka siapa yang follow Robert Kiyosaki kan. Tapi bila kita baca, betul lah kan, because he mention about hutang baik dan hutang jahat. Itu benda yang sangat-sangat penting yang anda semua kena tahu. Tapi nak berbalik kepada benda yang praktikal yang anda boleh ambil pengajaran daripada topik ini, iaitu yang pertama, kat dalam dunia ini dia berpasangan. Begitu juga dengan hutang, ada hutang baik dan hutang jahat. Hutang baik ni contohnya macam anda beli rumah pelaburan, dan rumah pelaburan hutang yang anda buat itu pun adanya perlindungan berbentuk takaful ataupun insurans. MR
MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful contohnya. Hutang jahat pula banyak kad kredit yang tak dibayar tepat pada masanya. Personal loan, car loan, student loan, business loan. Sebab benda-benda ni high risk. Anda buat bisnes, buat pinjaman. Okay, nak buat bisnes juta-juta. So modal kenalah juta-juta. So anda buat pinjaman. Tapi bisnes tak menjadi. Habis. Tapi apa saja yang saya cakap ini, kad kredit ke, car loan ke, business loan ke, semua ini yes, memang untuk ramai masyarakat kita 99% nampak hutang jahat. Tapi 1% dia boleh tukar hutang-hutang ini menjadi hutang baik. Saya bagi contoh paling mudah, kad kredit. Saya ada kad kredit, tapi saya gunakan kad kredit tu untuk collect points, collect cash rebates, collect apa lagi? All the benefits. Contohnya pergi airport lounge, dapat upgrade seat ekonomi kepada bisnes. That's 1%. So you kena faham, okay? Jangan cepat menghukum, buat kaji selidik, belajar dengan orang-orang yang betul sebelum kita membuat apa-apa assumption ataupun sebelum kita terjebak dalam perkara itu.